Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Ustazah doakan murid-murid sihat sejahtera di samping keluarga yang tersayang. Baik, hari ini kita akan belajar pendidikan Islam. Kita akan sambung belajar pendidikan Islam minggu lalu, iaitu bab ibadah. Tajuknya adalah bersuci daripada hadas. Bersuci daripada hadas. Okey, baik. Murid-murid masih ingat tak minggu lalu kita ada belajar maksud hadas, kan? Kemudian kita ada belajar pembahagian hadas, iaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Ustazah ada ajar sebab-sebab berhadas besar, ya. Keluar air mani, bersetubuh, haid, mati, wiladah dan nifas, kan? Masih ingat tak? Kalau tak ingat, tonton video tu semula, video yang minggu lalu saya ada bagi tu. Baik, jadi hari ni saya akan terus pergi kepada perkara yang dilarang semasa hadas besar. Perkara yang dilarang semasa hadas berhadas besar, ya. Jadi ada 4 perkara yang dilarang di sini. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Jadi ketika kita berhadas besar, dilarang untuk membaca Al-Quran. Yang inilah ketika kita dalam keadaan 6 ni, berhadas besar, kita dilarang untuk membaca Al-Quran. Tak boleh membaca Quran. Okey, yang kedua adalah memegang Al-Quran pun tak boleh ketika berhadas besar. Nak pegang Al-Quran tak boleh. Nak pegang Al-Quran pun tak boleh, apatah lagi membaca, kan? Lagilah tak boleh, ya. Jadi kalau dengar ayat Quran, dengar saja. Pasang handphone ke, radio ke, TV ke, kita dengar. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dengar, tiada masalah. Tetapi nak pegang Al-Quran dan juga membaca Al-Quran tidak boleh dalam keadaan hadas besar, ya. Kemudian yang ketiga iaitu menunaikan solat. Menunaikan solat pun tak boleh ketika berhadas besar. Yang keempat iaitu tawaf. Tawaf ni apa ustazah? Okey, tawaf ialah, nampak tak Kaabah ni? Kaabah ni dia ada di Mekah, ya, ataupun di negara Arab Saudi ni, Kaabah ni. Jadi kalau kita nampak ada ramai orang pusing, kan? Mengelilingi Kaabah ni, pusing Kaabah ni sebanyak 7 kali. Itu adalah namanya tawaf. Dalam tawaf. Tawaf ni kalau kita berhadas besar, kita tak boleh buat, ya. Tidak boleh melakukannya, tidak boleh. Kita kena suci daripada hadas. Baru kita boleh lakukan aktiviti mengelilingi Kaabah ni, ataupun dalam bahasa Arab dinama tawaf. Jadi kita akan tawaf sebanyak 7 kali dalam keadaan suci. Faham, murid-murid? Baik. Kemudian kita terus pergi kepada cara-cara mandi wajib. Cara-cara mandi wajib. Mandi wajib. Mandi wajib ni mandilah. Kita masuk bilik air, kita mandi, kan? Mandi, selalunya kita mandi. Cuma kali ni kita nak mandi wajib. Dia ada lain sikit mandi wajib ni, ya. Jadi tak kisahlah kalau kami mandi dengan menggunakan air kolah ke, air paip ke, air shower ke. Tak ada masalah. Boleh semua mandi, ya. Ataupun kalau tak ada air tu, kita nak mandi kat sungai ke, kat laut pun boleh mandi wajib. Faham? Jadi ustazah nak ajar kita cara mandi wajib yang betul, insya-Allah. Baik, kaedah bersuci daripada hadas besar. Kita sekarang dalam keadaan hadas besar. Contoh perempuan lah, perempuan dalam keadaan haid. Lepas tu selepas dia suci daripada haid tu, macam mana nak mandi wajib tu? Jadi sebelum tu ustazah terangkan kat bawah ni, kita tengok dulu kat bawah ni, iaitu warna kuning ni, tulisan warna kuning adalah amalan wajib. Maksudnya kita mesti buat ketika mandi wajib tu. Kalau awak tak buat, kalau kita tak buat, tak sah mandi wajib tu, ya. Kemudian yang warna putih ni, tulisan putih ni adalah amalan sunat ketika mandi wajib. Tak buat, rugi. Kalau buat, dapat pahala lebih. Kalau kita tak buat, rugilah. Jadi saya sarankan kita buat saja amalan wajib dan amalan sunat ketika mandi wajib. Faham murid-murid? Okey, saya harap faham, ya. Baik, kita tengok dulu nombor 1. Nampak tak tulisan dia warna kuning ni, nombor 1 ni? Dia kata apa? Menghilangkan najis terlebih dahulu. Kita kena hilangkan najis terlebih dahulu. Contoh, kalau perempuan dalam keadaan darah haid, dia keluar darah haid setiap bulan, kan? Pastikan darah tu sudah kering, kita clear, bersih.
baru kita boleh mandi wajib. Ataupun lelaki dalam keadaan dia keluar air mani, pastikan dah pagi tu dia dah keluar, dia sedar, katil basah kan. Lepas tu dia terus mandi wajib. Lepas tu contohnya kalau orang meninggal, kita bersihkan dulu mayat tu, cuci dulu. Nampak bersih baru kita mandi wajib. Yang pertama, pastikan hilangkan najis terlebih dahulu. Baik, yang kedua, yang ni wajib tulisan kuning. Baik, yang kedua iaitu membaca basmalah ataupun kita baca bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil berniat mengangkat hadas besar. Membaca bismillah ni sunat je. Dan berniat mengangkat hadas besar ni adalah fardu. Wajib, mesti kita buat. Jadi Ustazah nak buat dua-dua ni. Baca bismillah dan baca niat. Okey, Ustazah baca, kita ikut Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadathi akbari lillahi ta'ala. Baik, Ustazah ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadathil akbari lillahi ta'ala. Ustazah ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadathil akbari lillahi ta'ala. Okey, maksudnya sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Semula maksudnya sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Satu kali lagi Ustazah ulang. Maksudnya, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Jadi Ustazah mahu murid-murid hafal hafal kedua-dua ni. Hafal kedua ni, niat ni. Wajib mesti kena hafal. Yang paling penting bahasa Melayu ni mesti kena ingat sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala, mesti lagi kena ingat. Hafal ni murid-murid, nanti insya-Allah buka sekolah nanti Ustazah nak dengar. Baik. Jadi kemudian yang ketiga ini adalah selepas kita baca niat tadi, kemudian membasuh tangan 3 kali. Kita basuh tangan kita dulu 3 kali. Kenapa kita kena basuh tangan? Sebab tangan ni tempat banyak kuman kita sentuh sana, sentuh sini, sentuh sana. Banyak kuman kat tangan ni. Virus mungkin ada juga. Jadi cuci tangan. Kan? COVID-19 ni pun kita kena cuci tangan juga kan. Samalah sebab tangan kita ni banyak. Kita pegang sana, pegang sini. Jadi kita kena cuci tangan 3 kali. Cucilah 3 kali ke 4 kali pun tak apa. Cuci tangan Kemudian nombor 4 ini adalah membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Lepas kita cuci tangan tadi, kita pun membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Kita cuci dulu kemaluan kita ni kat depan dan juga kemaluan kita kat belakang. Kita ambil air, kita cuci dulu. Pastikan dia betul-betul bersih. Kalau perempuan kan yang darah haid tu, pastikan kita cuci dulu dekat bahagian depan tu sampai bersih Cuci. Kat belakang pun, dekat kita punya yang belakang ni pun, kubul dubur kita pun kita kena cuci sehingga bersih. Ni ilmu Jadi kita kena basuh yang depan dan juga yang belakang. Okey. Kita kena cuci sampai bersih. Baik. Kemudian kita pergi kepada nombor 5, iaitu setelah kita basuh tangan, lepas tu kita dah cuci kemaluan depan dan belakang hingga bersih, kita pun sama-sama mengangkat air wuduk. Kita pun ambil air wuduk. Mengambil air wuduk. Tahu tak ambil wuduk? Dah belajar kan? Kita ambil dulu air wuduk. Kemudian selesai mengambil air wuduk, kita pun membasuh. Okey, air wuduk ni sunat Sunat tau. Tapi saran kan ambil saja. Dapat pahala Kemudian nombor 6, membasuh keseluruhan rambut di kepala dan telinga. Kemudian kita pun ambil air. Kalau kita guna kolah,
ataupun kolam ke tu, kita ambil cebok, kita jirus kepala kita dengan air ya. Kalau shower tu buka paip, bagi air mengalir kepala, turun rambut, turun ke kepala, kena telinga, kena hidung, kena mulut semua tu Kemudian kalau paip pun kita ambil air paip, kita cucur dulu dekat atas kepala, rambut, kepala dan telinga. Daripada atas hingga ke bawah. Okey, kemudian kita pergi kepada menjirus nombor 7, menjirus air keseluruhan badan. Kita jirus, lepas kita jirus kepala tu dah rasa air rambut semua dah kena air dah, setelah telinga pun dah kena semua air. Kita pun jirus badan kita pula ya. Jirus badan. Utamakan dulu sebelah kanan. Bermula sebelah kanan. Dapat pahala tu. Kita pergi ambil air paip, cucur dulu sebelah kanan ni. Sebelah tangan kanan, badan, ketiak, tepi-tepi ni kanan dulu. Faham? Ataupun shower tu kita pergi ke kanan dulu. Habis kanan baru ke kiri. Kalau kita cebok air, kita ambil air cebok, kita pergi ke kanan dulu. Okey, terus ke seluruh badan. Gosok-gosok kan. Kita basuh air di sebelah kanan dahulu. Kemudian lepas settle belah kanan, pergi belah kiri. Okey, kemudian menggosok bahagian sulit dan lipatan. Okey, kita pun gosok badan kita. Lepas kita jirus tu jangan jirus saja. Kita kena gosok-gosok sikit supaya air tu dapat pergi bahagian lipatan kan. Terutama orang yang berbadan besar, dia ada banyak pelipat-pelipat di perut apa semua tu. Di ketiak apa semua. Dia gosok supaya air tu kena kat badan tu. Ya. Supaya air tu kena di badan kita. Faham? Gosok dekat tempat sulit, bahagian sulit tu, celah-celah tu, celah kangkang kita ni kita gosok, belakang-belakang semua gosok, kaki, peha semua gosok, belakang badan semua kita gosok supaya air tu diratakan di pusat-pusat dan dalam pusat semua kita gosok. Di cupit-cupit telinga pun gosok supaya air dapat mengalir di situ. Kemudian kita pergi ke membasuh kaki. Last sekali kita pergi ke membasuh kaki. Gosok-gosok sikit kaki, celah-celah ibu jari kaki tu. Kita gosok kaki kita tu. Faham murid-murid? Jadi selepas settle semua tu, Ustazah sarankan kita mengambil air wuduk semula supaya lebih yakin lah kalau kita nak semayang lepas tu kan. Sarankan kita mengambil air semayang semula. Ya. Jadi okey, soalan. Contohnya kalau air sungai macam mana? Kalau air sungai, kita mandi air sungai, kita masuk dalam air sungai tu, terus kita buat macam biasalah. Kita ambil baca niat semua tadi. Gosok-gosok, mula sebelah kanan. Lepas tu ke sebelah kiri, macam tu. Sama juga. Air laut ke, lagi senang. Terjun je. Lagi senang. Jadi, hari ni kita belajar cara-cara mandi wajib saja. Jadi, kalau murid-murid ada soalan, nak tanya Ustazah, boleh tanya, tak ada masalah. Boleh mesej Ustazah ya. Jadi sampai sini saja pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.